KPM. Na 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 na. Wah, bestnya. Berus warna besar, pensel besar, warna besar, kertas gunting pun besar. Ish, tapi kenapa semua gegasi ni? Mira ada dekat mana? Mereka yang besar atau Mira yang kecil? Mira dekat mana tapi seronoknya buat karya macam ni. Semuanya besar. Wah, seronoknya. Kali lagi. Cing! Hai semua, anda sedang menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak hasilkan satu karya yang sangat menarik. Kalau kawan-kawan boleh tengok, Mira sekarang macam dalam dunia gegasi. Semua besar-besar. Agak-agak kan apa yang kita nak lakukan hari ini? Tapi kalau nak tahu, jom kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Wah, dan itulah cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini. Di studio kita ada Cikgu Izwar Fahmi. Assalamualaikum, Cikgu. Ya, waalaikumsalam. Apa khabar, Mira? Mira khabar baik, Cikgu. Cikgu perlu bagaimana? Ya, macam Mira. Ciri-ciri macam Mira juga. Saya ceria dalam studio ni kan. Betul tu, Cikgu. Selamat datang, Cikgu, ke dunia gegasi pada hari ini. Baiklah, Cikgu. Episod kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang pensel gegasi. Apa tu, Cikgu? Apa yang Cikgu nak fokuskan dalam segmen ini? Ya, berkaitan dengan pensel gegasi yang seperti mana yang telah Mira sebutkan tadi kan. Itulah sebenarnya tajuk yang akan kita buat pada hari ini untuk menghasilkan kraft yang menarik ya. Okey, seperti mana yang Mira sudah maklum, okey, pensel gegasi ini merupakan sejenis arca yang akan kita hasilkan nantilah. Mira tahu tak apakah itu arca sebenarnya? Tahu, Cikgu. Ya. Okey, ini saya ingin jelaskan ya kepada murid-murid yang di rumah sana. Arca merupakan objek tiga dimensi ya Mira, yang mana objek tiga dimensi itu bila boleh kita lihat dari pelbagai arah. Atas, bawah, depan dan belakang. Di samping itu juga boleh disentuh dan boleh dipegang untuk merasai kesan jalinannya. Sama ada licin, kasar dan sebagainya lah. Itulah yang dikatakan dengan arca. Dan untuk pengetahuan Mira juga ya, sebenarnya arca ni ada dua jenis, iaitu arca berfungsi ataupun arca estetik. Yang mana kalau kita hasilkan arca pada hari ini boleh dikatakan sebagai arca berfungsi, boleh juga dikatakan sebagai arca estetik. Baiklah, itu tentang arca. Ada dua jenis macam Cikgu Fahmi katakan tadi, arca berfungsi dan arca estetik. Tapi kan Cikgu, bagi fungsi-fungsi arca itu pula bagaimana? Baik, kalau diperhatikan ya, kalau Mira perhatikan set-set di hadapan ni, dia lebih kepada daya penarik untuk dijadikan sebagai hiasan, untuk dijadikan sebagai perkara yang boleh menimbulkan keseronokan ya. Dan manakala untuk arca estetik berfungsi pula, dia lebih kepada benda yang menarik juga, objek yang menarik tapi ada kegunaannya. Sebagai contoh, labu nampak menarik, pasu bunga tetapi ada digunakan selain dijadikan sebagai hiasan. Wah, baiklah, ada fungsinya di situ kan, betul, Cikgu. Kalau dekat depan kita ni ada ke, Cikgu, contoh arca yang Cikgu bawakan? Wah, memang ini yang dapat Mira lihat ya. Inilah contoh-contoh arca, salah satunya boleh kita katakan sebagai arca estetik. Tetapi kalau kita kreatif, kita boleh jadikan ia sebagai arca berfungsi Mira, yang mana akan kita hasilkan nanti. Wah, baiklah. Okey, macam Cikgu Fahmi katakan, yang di depan ni ialah arca estetik. Tetapi kawan-kawan, daripada arca estetik ni boleh menjadi arca berfungsi. Betul, macam mana caranya tu, nantikan kerana selepas ini Cikgu Fahmi akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti yang menarik dan juga penghasilan seni, iaitu pensel gegasi. Betul, Cikgu? Besar. Besar. Ada lagi penambahan dari Cikgu buat masa ni? Rasanya kita akan tunggu nantilah. Tunggu nanti. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM.
seronoknya tulis guna pensel gergasi ni. Hai, kembali kita di Club Craft Didik di Didik TV KPM, di mana dalam episod ini kita belajar untuk menghasilkan pensel gergasi bersama dengan Cikgu Fahmi. Baik Cikgu, macam mana Cikgu cara-caranya Cikgu? Baik, kita akan mulakan operasi kita Mira untuk menghasilkan sebuah craft yang menarik, iaitu pensel gergasi. Jika diperhatikan, terdapat banyak peralatan dan juga perkakas di sini untuk kita menghasilkan karya kita. Okey, seperti mana yang Mira dapat perhatikan, kita dapat lihat di sini ada kad manila dan juga kertas warna. Okey, kemudian seterusnya kita perlukan botol mineral sebagai bahan asas untuk menghasilkan pensel. Baik. Dan seterusnya kita perlukan gam dan juga pita pelekat dan juga gunting. Okey, gunting. Tetapi Mira Ya, Cikgu. kita perlulah berhati-hati ketika menggunakan benda tajam seperti gunting dengan memastikan ada pengawasan daripada orang dewasa. Itu untuk bahan dan peralatan. Betul. Baik, dan setelah saya sebutkan peralatan dan bahan-bahan tadi, pastikan bahan-bahan tersebut memang mencukupi, tetapi walau bagaimanapun sekiranya hendak menggunakan bahan gantian lain seperti kertas, surat khabar, pembalut kertas pun tidak ada masalah, asalkan nampak ceria dan menariklah di mata masing-masing. Jadi setelah kita memperkenalkan bahan tadi Mira, boleh kita mulakan? Boleh Cikgu. Baik, kita akan mulakan. Jadi di sini saya nak minta bantuan Mira jugalah. Boleh tak kita hasilkan pensel gergasi bersama-sama? Wah, pensel gergasi macam ni. Boleh Cikgu. Baik, di sini kita akan kongsi bersama-sama barang untuk menghasilkan langkah-langkah memperlihatkan bagaimana penghasilan pensel gergasi. Baik, langkah yang pertama ialah kita memerlukan kad manila. Ya, Kad manila. Okey, di mana kad manila ini kita perlu mengukurlah. Ya, ukur mengikut saiz pada botol mineral. Baik. Okey, yang bahan lain ini kita tepikan dahulu ya supaya tidak mengganggu semasa kita membuat potong pada kertas kad manila ini. Okey, untuk yang pertama sekali ya, kad manila kita menggunakan ukuran botol mineral separuh saja. Separuh saja. Kalau nak tanda boleh, kalau tak perlu tanda pun tidak mengapa. Ya, kita anggarkan sajalah. Okey, separuh saja. Tujuannya apa? Yang ini kita hendak mulakan pada bahagian atas dahulu. Ya, untuk bahagian atas. Okey, kita lipat. Seterusnya kita gunting. Pastikan gunting dengan berhati-hati. Ya. Okey. Baiklah. Kita lipat dan kemudian kita gunting. Ya, betul, kita gunting. Okey. Kita gunting mengikut kesan garisan yang telah kita hasilkan tadi lah, menggunakan guntingan berhati-hati. Okey. Seterusnya, setelah kita gunting, kita akan dapat dua saiz, iaitu kertas yang besar dan juga yang kecil. Okey, yang besar ni kita akan hasilkan badan pensel. Baik. Manakala yang kecil ni kita akan hasilkan mata pensel lah. Ya, mata pensel. Okey, untuk bahagian mata pensel ni kita mulakan dulu sebab mata pensel ni biasanya dia akan mengikut saiz pada badan botol mineral. Jadi kita kerat dua untuk bahagian mata pensel. Okey. Kita lipat terlebih dahulu Cikgu. Ya, boleh lipat dulu. Kalau nak kerat terus pun tidak mengapa sebab kita perlu sedikit saja, tak perlu banyak. Satu ni boleh kita simpanlah untuk sebagai hiasan ataupun boleh nak gunakan untuk hasilkan satu lagi pun boleh juga. Okey, langkah yang seterusnya Mira ya. Ya, Cikgu. Okey, kita hasilkan saiz ni dalam bentuk kon. Untuk kon. Kita hasilkan bentuk kon ya. Okey, kemudian kita cuba acukan pada botol mineral, pastikan muatlah. Nampak kan macam ada serupa macam menyamai bentuk mata pensel. Ya. Bentuk kon. Kalau yang atas ni tak tajam pun tak mengapa. Oh, tidak okey. mengapa. Ya. Okey. Baiklah Cikgu. Seterusnya bila kita dah agak-agak orang kata apa macam dah muat dengan bahagian atas botol ni, bolehlah kita gam ataupun paling mudah kita gunakan pita pelekat lah. Ya. Okey, Mira boleh gunakan pita pelekat untuk melekat kad manila yang berbentuk kon tadi. Ya. Okay. Kalau nak guna gam pun boleh, tetapi agak makan masa sebab kadang-kadang gam tu boleh tererai sendiri. Betul, dan nak tunggu gam tu kering lagi kan Cikgu? Betul. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita guna pita pelekat. Ya, sebab pita pelekat tu dia akan mengukuhkan struktur dalam pensel yang akan kita buat nanti. Ini boleh dikatakan bahagian struktur dalam ya. Okey, kemudian kita sarungkan pada bahagian atas pada atas botol mineral ni. Kemudian kita nampak macam agak singit kan? Kita akan potonglah bahagian bawah kon ni supaya nampak sama dan juga sekata. Ya. Kita agak-agak sahaja. Okey.
Kita potong. Potong. Kalau tidak lurus pun tidak mengapa. Ya. Jadi kawan-kawan jangan takutlah untuk potong bagi Ya, sama, betul. tak perlu cikgu. Nampak kan? Muat-muat dengan botol mineral bahagian atas. Dah nampak macam mata pensel. Okey. Untuk memastikan yang kedudukan kon ini tak lari daripada botol mineral, kita gunakan pita pelekat lagi sekali. Ya, kita gunakan pita pelekat untuk melekatkan bahagian kon dengan bahagian botol mineral lah supaya tak lari. Ya, okey. Semasa melekat tu pastikan yang agak tegak lah ya supaya ketepatan mata pensel itu nampak jelas semasa kita menggunakan langkah-langkah seterusnya untuk menghasilkan badan pensel itu nanti. Okey. Maksudnya saya lekatkan pada botol betul. badan botol Okey. Di sini saya sudah lekatkan. Kemudian Cikgu Fahmi, murid-murid sudah lekatkan, apa pula langkah berikutnya? Setelah kita pastikan yang bahagian mata pensel dah siap, okey, kita gunakan kertas warna. Mira nak warna orange ataupun warna kuning? Mana yang menarik? Kalau macam ni Mira ambil warna orange lah cikgu, warna jingga. Kalau macam tu saya akan menggunakan warna kuning. Okey. Yang ini kita akan gunakan kertas yang berwarna lain, berwarna lain supaya dah nampak menyerlah bahagian mata pensel ni supaya taklah serupa dengan bahagian warna badan nanti. Okey, seterusnya kita balut supaya kita dapat menutup keseluruhan bahagian mata pensel. Yang ini kita gamkan. Okey, untuk bahagian mata pensel ni, saya sebenarnya lebih suka menggunakan berus. Ya, berus dengan saya untuk menyapukan gam. Ya, kalau Mira nak guna gam yang ni pun boleh. Tapi sebab biasanya kalau kertas nipis, apabila kita sapukan gam terlalu banyak atau tebal, dia akan nampak macam tidak sekata ataupun menggerutu. Jadi cara yang baik untuk menghasilkan kesan gam yang licin, kita gunakan berus dan juga kita celup pada gam cair gam cair. Kemudian kita sapu secara sekata. Yang ini memang akan menampakkan kesan yang licin bila kering. Dan satu lagi, kalau kita berus cat ni, berus gam ni dia akan nampak cepat kering. Ya, tak macam ni kan, kalau tebal dia akan lambat kering. Bila lambat kering, itu akan menjadikan kesan tampalan tu akan terlari sedikit. Kurang kemas lah nanti ya. Betul. Okey, itu kalau cikgu menggunakan gam cecair. Kalau saya menggunakan gam macam ni, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh juga cikgu Baiklah, saya akan Okey, baik. Nampaknya mata pensel kita sudah siap. Kita akan pergi kepada proses yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya, kad manila bahagian bersaiz besar yang kita ketepikan tadi, kita gunakan semula. Ya, ini adalah perkara yang penting semasa kita menggunakan kad manila ni, kita kena pastikan yang botol ini dipegang ataupun digulung dengan kemas. Sebab perkara sebab gulungan inilah yang menentukan takut botol ini sama ada longgar ataupun ketat. Ya, okey. Jadi Mira ada botol mineral tadi kan? Ada cikgu. Bahagian itu adalah bahagian mata pensel. Okey, seterusnya bahagian ni bahagian badan. Okey. Boleh cikgu. Kita gulung dia ya. Kita gulung. Okey, sebelum tu pastikan terlebih dahulu pastikan bahagian yang ni kemas. Supaya bila kemas, bila kita gulung ataupun kita lilit bahagian kad manila pada badan botol mineral ni, dia tidak akan menggerutulah. Maksudnya kita gulung dengan berhati-hati, dengan perlahan-lahan, dengan kemas. Orang kata biar lambat asalkan selamat. Ya, betul itu. Wah, Mira nampaknya menarik yang telah Mira buat tadi tu. Ini Mira punya. Masa Mira gam terlebih dahulu semuanya. Dan baiklah. Seterusnya, apabila telah nampak bentuk pensel, jadi kita gunakan langkah-langkah lain untuk menjadikan pensel ini supaya lebih menarik. Okey, langkah lain seperti apa tu cikgu? Kita gunakan kertas warna yang menarik supaya kertas warna tersebut dapat menampilkan ataupun menonjolkan badan pensel yang telah kita hasilkan tadi. Kita balut lagi sekali. Kita gulung dengan berhati-hati serta pastikan kemaslah gulungan tersebut. Ya. Baiklah cikgu, ini Mira punya pensel. Mira akan lekatkan gam di hujung ni kan cikgu? Ya, betul. Untuk berikan kemasan. Okey. Ini Mira punya, cikgu punya macam mana dah siap ke cikgu? Sama macam Mira punya. Wah, kalau macam ni, adakah pensel gergasi kita dah sempurna atau belum lagi?
Kalau Mira perhatikan apa yang tak sempurna di sini Kalau kita tengok ni, kalau pada pensel selalunya akan ada mata pensel. Jadi sebaik-baiknya gunakan warna yang sama pada badan ataupun warna hitam untuk menampakkan mata pensel supaya warnanya lebih menyala lah. Jadi kita gunakan kertas warna yang sangat simple, kecil saja, sama juga macam bentuk kon. Kita bentukkan kon, seterusnya kita sarungkan saja di atas. Okey. Ya, betul. Ini Mira punya. Nampak kan bentuknya kan? Kalau nampak bentuknya tidak sekata, kita tanggal dan kita gunting. Bila kita gunting akan jadi bentuk macam ni. Jadi bentuk kon. Seterusnya kita sarung dan kita gamkan supaya nampak pensel ni lebih tahan lah. Dah nampak lebih kemas, cikgu. Betul. Jangan lupa untuk gam. Nanti tertanggal pula. Tapi kalau nak guna warna lain pun boleh. Kalau tak nak gam, kita boleh tukar-tukar warna. Okey. Baik. Baiklah cikgu. Kalau untuk dekorasi atau hiasan lain yang kita boleh guna pakai untuk tambahkan lagi nilai pada pensel kita ni, ada ke cikgu? Supaya nampak lebih menyelah, kita bolehlah gunakan apa-apa sahaja bahan untuk menampakkan seri pada badan pensel ni, seperti letakkan garis-garis ataupun tampar cika, ataupun kita boleh lukiskan corak ataupun objek-objek di sini. Gunakan kreativiti supaya pensel itu tak nampak kosong lah. Ya, baik. Dan ini Mira punya pensel gegasi, kawan-kawan. Dan ini Cikgu Fahmi punya pensel gegasi. Kami punya pensel gegasi dah siap. Anda di rumah pula bagaimana? Jadi, buat cepat-cepat. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali kita di Kelab Craft Didik di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, kita ada Cikgu Fahmi, di mana dalam episod kali ini kita belajar pembuatan pensel gegasi. Ya, pensel gegasi. Ya. Baiklah Cikgu Fahmi, di segmen ini pula, apa lagi yang Cikgu Fahmi ingin terangkan dan kongsikan kepada Mira dan kawan-kawan yang berada di rumah? Silakan Cikgu. Okey, baik. Cuba Mira pegang pensel Mira. Baik, Cikgu. Apa yang Mira dapat lihat pada pensel ni? Mira tengok pensel ni macam stabil, Cikgu. Ya, stabil. Okey, baik. Apa yang Mira katakan stabil itu sebenarnya berkait rapat dengan unsur sendiri daripada hasil pensel gegasi yang kita hasilkan tadilah. Apa yang Mira katakan tadi itu merupakan salah satu daripada prinsip rekaan dalam pensel gegasi, iaitu unsur keseimbangan. Ya. Selain pada itu juga dapat tak Mira bezakan antara mata pensel dan juga badan pensel. Nampak tak beza? Kalau Mira punya ni dapat bezakan Cikgu, mata pensel dan juga badannya. Kalau nampak perbezaan di situ, namanya kontra. Maksudnya dia ada nampak tampil berbeza dari segi warna yang ditampilkan di sini. Kalau semua warna seakan-akan sama, jadi tidak nampaklah di mana bahagian mata, di mana bahagian badan. Jadi tak ada kontra di situ. Okey, baik. Seterusnya, kalau nak menampakkan pensel ini supaya lebih menarik, kita gunakan apa sahaja kreativiti dan juga idea kita untuk menampakkan yang pensel itu menjadi lebih menarik dan juga ada berfungsi lah. Sebagai contohnya, kita akan gunakan pensel ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat. Tidak hanya sekadar menghasilkan tapi tidak digunakan, tapi kita hasil dan gunakan supaya pensel gegasi kita ini nampak lebih berfungsi. Ya. Okey, di mana pada awalnya pensel ini digelar sebagai arca estetik kan Cikgu? Betul. Dan sekarang ni Cikgu Fahmi ingin tunjukkan cara bagaimana dari arca estetik ini boleh berubah menjadi arca berfungsi. Macam mana tu Cikgu Fahmi? Kita gunakan apa sahaja kreativiti kita untuk menghasilkan satu produk yang boleh digunakan secara fleksibel. Sebagai contoh, saya menghasilkan penanda meja lah. Penanda meja. Sebagai contoh, meja nombor 1, saya letakkan label di sini. Nampak kan? Di sini. Ya, nampak tu Jadi Cikgu. kita boleh hasilkan beberapa batang pensel gegasi macam ni dan letakkan di setiap meja sebagai label supaya nampak lebih menarik. Selain pada itu, Mira, kita boleh juga menghasilkan produk yang boleh dikomersialkan. Tidak hanya setakat menghasilkan kreativiti, tetapi juga boleh menghasilkan sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan faedah kepada adik-adik ataupun murid-murid yang membuat produk ini lah. Sebagai contoh, kita boleh jadikan sebagai produk hadiah ataupun jadi hadiah lah. boleh jadikan sebagai hadiah. Okey.
Okey. Jadi macam satu atau sebuah set hadiah cikgu. Yang paling penting pensel ni bila kita gubah dan kita susun mengikut aktiviti nampak lebih menarik ya. Okey. Yang seterusnya kita boleh jadikan juga sebagai bekas untuk meletakkan alat tulis dan sebagainya. Pensel itu sebagai hiasan ya. Kemudian ada juga pensel yang mana kita boleh gunakan penutup botol di bawah ni, kita boleh gunakan sebagai kotak lah. Ya, boleh gunakan sebagai kotak untuk menyimpan barang di dalam ni. Ya, kalau sekiranya kita tidak melekatkan botol dalam ni, kita boleh tanggal, kita boleh letak satu macam mungkin menjadi rahsia kita, sesuatu yang menjadi rahsia kita nak suruh pada orang, kita boleh letakkan dalam ni, kita masuk dalam botol. Ya, boleh macam jadi tabung lah. Ada rahsia. Kotak rahsia. Ada kotak rahsia dan bila Cikgu Fahmi sentuh tentang tabung tadi Cikgu, Betul, maksudnya Cikgu selain daripada kita menggunakan botol mineral ni pun, antara bahan lain yang kita boleh guna pakai untuk menghasilkan tabung daripada penghasilan pensel gergasi ni, apa bahan-bahannya Cikgu? Kalau ikutkan sebenarnya barang-barang yang hendak kita hasilkan pensel gergasi ni terpulang kepada kreativiti kita. Gunakan saja bahan yang mudah didapati di persekitaran seperti kertas surat khabar ataupun kertas majalah dan sebagainya lah. Dan seterusnya nampaknya di sini pensel Mira ni nampak macam kosong. Agaknya Mira nak buat apa dengan pensel ni? Betul lah Cikgu, Mira punya pensel ni dari tadi saya terpandang-pandang apa yang Mira nak buat dengan pensel ni. Mungkin Mira boleh letak sedikit hiasan Cikgu. Kalau kat sini Mira dah sediakan mini love berbentuk hati. Mira dah gunting dia, jadi mungkin Mira boleh tampalkan di pensel Mira ni kan Cikgu. Selain pada itu juga mungkin Mira boleh letakkan tag ni sebagai tanda nama. Nampak kan tapak ni kan? Tapak ni boleh jadikan sebagai tapak untuk Mira meletakkan pensel gergasi sebagai penanda di atas meja. Wah, okey. Kalau macam tu Mira nak tulis nama Mira di sini. Nampaknya Mira akan menulis nama, kemudian seterusnya Mira akan tampal nama Mira pada pensel tersebut. Ini Mira punya hasil Cikgu. Boleh letak kat sini kat tapak ni supaya nampak lebih menjerlah lagi dalam bilik Mira nanti. Yes, sedikit kreativiti dari Mira dengan letak tag nama. Dan Cikgu, memandangkan kita sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini, sedikit rumusan daripada Cikgu Fahmi tentang hasil pembelajaran kita. Baik, apa yang penting apabila kita menghasilkan sesuatu produk craft, yang paling penting ialah kita mencuba dan jangan berputus asa. Yang paling penting sekali, kita jangan lupa juga untuk menjaga keselamatan ketika menggunakan peralatan yang tajam dan juga memastikan kebersihan selepas selesai menghasilkan sesuatu aktiviti craft. Betul tu. Ingat adik-adik, macam mana Cikgu Fahmi katakan tadi, pensel gergasi ini bukan sekadar craft sahaja tetapi juga boleh dijadikan sebagai hadiah, sebagai penanda arah dan yang paling penting sekali boleh juga dijual. Ada nilai komersial di situ untuk menjana pendapatan murid-murid. Terima kasih banyak Cikgu Fahmi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi anda di rumah jangan takut untuk mencuba. Cuba dan selamat mencuba. Semoga anda dapat menghasilkan pensel gergasi yang cantik. Kita jumpa lagi di Club Craft Didik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM